Orang duk habaq dah scammer, tak percaya. Setahun lebih yang dulu, di kuliah di meja ini, saya bagi tahu, ini kemungkinan scammer. Oh, dia kata ni puak-puak ni memang tak sayang kepada keluarga Nabi. Sekarang, baru abang kata scammer. Dia tengok muka ada janggut putih, mata bercelak sikit. Oh, terus jadi keluarga Nabi. Kita pergi kat negeri Arab, bersambah macam tu. Berlambak lah macam tu. Ada kawasan-kawasan di Syria, dia apa? Segak-segak orang dia. Iran pun cantik-cantik, segak-segak. Tapi kita mudah ditipu. Hanya kenapa keluarga Nabi? Tu dia punya segak. Sebahagian tu boleh buat cerita kartun. Pasal apa dia pakai cermin mata hitam? Takut panahan matanya. Amboi, cayak sangat. Orang bagi tahu. Dengar dulu argument. Dia tak mahu dengar. Orang habaq sikit, oh dia fitnah orang kata Wahabi. Agama mengajar kita supaya jadi cerdik. Agama suruh kita fikir. Tuan-tuan tengok bulan ni. Ni pergi yang jelas-jelas ada di dalam hadis. Dalam Quran. Dalam hadis. Tawaf Kaabah. Tawaf Kaabah. Ni sekarang ni sebahagian manusia di Malaysia ni, di Indonesia juga, tak puas hati. Pergi Mekah tu tak habis lagi, rasa tak sempurna. Doa tu tak mustajab lagi kalau nak doa tu. Kena pergi ke Yaman pula. Lepas tu pergilah ke tempat yang mereka namakan kubur Nabi Hud. Tuan-tuan, kubur Nabi Hud ni, siapa dia yang kata kubur Nabi Hud? Kerana ada seorang Habib yang pergi mimpi, kata tu kubur Nabi Hud. Mimpi. Oh, jangan main wali Allah mimpi. Atas mimpi tu, buat upacara. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah upacara tu. Tarikh, seolah-olah macam ibadat umrah dan haji, ada hari bulan dia pula nak pergi. Macam mana cara tu nak pergi? Tapi kalau tuan-tuan tengok majoriti yang duduk pergi, yang duduk berkumpul di situ, orang Malaysia dan Indonesia. Pergilah juga artis-artis yang rasa dia telah banyak berdosa. Tak puas dia di Kaabah Allah tu. Tak puas dia dengan tawaf yang memadamkan dosa itu. Tak puas dia dengan sa'i yang disyariatkan oleh Nabi itu. Pergi ke situ pula. Pergi ke situ. Kalau orang bagi teguran, confirm hang Wahabi. Gitu. Kenapa orang Malaysia mendapat sambutan sekarang? Tapi mungkin seminggu dua ni, sebulan dua ni akan kurang sikit. Sebab mata wang kita jatuh. Sebab kita berbelanja. Kita murah hati. Orang mari mengaku kata keturunan Nabi, pi percaya. Ambil profesor mana pun tak tahu. Yang dia bab nahwu saraf tu pun hari tu kita duk perbetui terjemahan. Pi habaq kata dia ada bukti, kata bahawasanya dia ni memang keturunan Nabi. Di atas dokumen. Dokumen nak tengok apa? Satu orang main dokumen, yang ni pak saya. Dia buatlah jalur atas tu. Sebab itu orang-orang yang tak faham dalam ilmu ni, mereka kata kami ada sanad. Sanad bukan untuk kebanggaan. Sanad bagi membuktikan kesabitan. Maksud sanad rangkaian perawi. Rangkaian rawi daripada fulan kepada fulan, kepada fulan, kepada Nabi.
chain of narrations, chain of narrators, chain of transmitters, rangkaian para periwayat. Pasal apa nak tahu fulan? Nak tahu dia siapa, dia jumpa bila, dia mati bila, dia bertemu ke dengan orang atas tu, dia ni bercakap benar ataupun tak. Nak cari rekod di mana? Everybody can claim. Semua orang boleh kata dakwah. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, laulal isnad laqala man sya' wa ma sya'. Kata Muhammad ibn Sirin, jika tidak kerana sanad, semua orang boleh dakwah apa saja yang dia mau, dan semua orang boleh dakwah macam-macam dan apa saja yang dia mau. Jadi kita kena tanya sanad. Kalau tanya saya ada sanad, bukan kerana ada sanad tu faedah. Saya yang daif ni pun, yang cap ayam ni pun, tuan-tuan boleh pergi tengok jalur-jalur sanad saya juga semua sampai ke Nabi. Dari segi periwayatan hadis tu. Tapi tak gantunglah main masjid gantung, cium-cium tangan. Tak ada lah buat macam tu. Tapi kerana kita tahu sanad itu, fungsi kesabitan itu telah habis. Kerana cukup dengan Sahih Bukhari, Muslim yang kita baca ni. Habis itu kenapa ada orang ambil sanad juga? Mimbab tradisi. Bab tradisi kita, kata Ibn Salah, tabarruk. Kok ada keberkatan daripada fulan ke sahabat. Dan tabarruk, seperti mana kata ulama, jika sanad sahih. Jika sahih, rawi. Ini macam itulah. Dia ni kata ini jalur dia betul-betul sampai ke Nabi. Hak lain tu percaya. Percaya. Apa alasan? Tak ada. Ada dokumen tapi tak boleh tunjuk. Senang macam tu, agama macam tu. What kind of professorship? Sebab itu, maka tertipulah orang Islam ni. Bukan saya nak berbalah masalah, tertipu orang Islam. Ada tu kata saya dah bagi duit 50,000. Ini kata bagi duit 20,000. Pasal nak pergi umrah dengan anak cucu Nabi. Tiba-tiba duit saya hilang. Macam-macam. Orang manipulate kita. Sedangkan agama menyuruh kita berfikir. Mengelakkan kita diperbodohkan. Tuan-tuan, sepanjang sejarah ni, penipu sebesar mana pun memang ada pengikut. Ayah Pin baca surah Abad terbalik pun ada pengikut. Boleh buat teko. Tuan-tuan tengok teko Ayah Pin. Elok pula tu teko dah. Buat teko ya. Ada pun. Ada yang menyerahkan diri pada dia. Comel-comel pula tu. Kalau kita tengok Ayah Pin tu, tak tahulah nak kata apa. Sahabat pun baca terbalik. Dia bukan tahu baca. Makcik kita kata tak lalu. Tu tak tahu. Dengan tuan-tuan, boleh tuan-tuan lagi ikut. Tak apalah, itu bukan alasan. Ada orang ikut. Baca pun tak kerti. Bukan ikut biasa-biasa. Basuh kaki dia dengan susu. Minum susu tu. Anak dara muda-muda. Pelajar universiti. Artis. Serah diri ke dah. Tuan-tuan. Di sebalik semua kesesatan akan ada orang yang kempen di belakang dia. Kerana orang tu akan dapat untung. Tuan-tuan pergi kubur-kubur di Pakistan, di Mesir, di India. Orang yang pergi tu bayar hajat, bubuh duit. Tuan-tuan boleh tengok di dalam YouTube apa, dia keluar duit bergundi-gundi. Tuan-tuan ingat, yang jaga kubur tu percaya ke? Dia pun tak percaya. Dia percaya duit tu ya. Dulu saya pernah cerita pasal kubur dengan Kaldai. Macam tu lah.
Dua orang punya nakal duk ada. Kaldai dia mati, dia kambui. Pada kambui kubur kaldai tu, lepas tu orang melalu, dia pada buat menangis pakai serban mau elok. Apa hampa duk menangis ni? Kubur wali gimana? Minta hajat. Lama-lama penuh orang duk mari kubur tu. Padahal kaldai dia apa? Tapi orang duk bagi duit. Lama-lama berkelahi dua orang tu. Seorang kata, kau ambil lebih. Seorang kata, mana aku ambil lebih? Kau yang ambil lebih. Berkelahi pasal tujuan mereka buat kubur tu pun nak kutip duit. Berkelahi. Seorang kata, kalau betul kau tak ambil, jom kita sumpah di kubur wali. Member dia kata, yang lupa kah wali apa ni kaldai kita? Sampai dia pun lupa. Macam itulah. Tak ada kubur yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, pergi masjid Nabi, tak puas hati. Dia pergi kubur yang orang mimpi. Quran kata ala lillahi dinul khalis. Bagi tahu ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya bagi Allah tu dinun khalis, agama yang khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung, mereka kata bukan kami sembah. Hampa tak faham Ma na'buduhum, bukan kami sembah, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nak dekat, bagi mereka ni dekat dengan Allah saja. Kita ni jauh, mereka wali. Kita kena dekat dengan Allah melalui mereka. Surah Az-Zumar, Allah sebut betul-betul. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah sayahkumu fima hum fihi yakhtalifun. Allah kata, Allah akan hukum di atas apa yang mereka selisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tak akan memberi petunjuk kepada orang yang berdusta lagi kufur. Cerita ni bukan bagus 2-3 hari. Dulu punya cerita. Mereka pun tak sembah kubur. Mereka kata, bukan kami sembah. Nak bagi dekat dengan Allah. This is a very clear statement di dalam surah Az-Zumar. Setiap, tuan-tuan, berhala, ni cerita berhala. Berhala yang manusia sembah tu, tuan-tuan ingat, orang yang buat berhala tu percaya sangat. Dia yang duk paku atas kepala berhala tu. Buat bagusnya panjat atas kepala, buat telinga lah, korek mata lah. Tuan-tuan ingat dia nak percaya. Lepas pada dia naik, dia pijak, uli-uli dengan kaki apa semua. Dia nak percaya tu kata Tuhan. Dia pun tak percaya. Tapi pasal apa dia tunggu? Pasal ada pengunjung. Dia pun bukan main saja. Dia pun main bawa barang. Bawa pisang pun boleh makan juga. Sebab tu yang simpan berhala di rumah, pisang dia pisang plastik. Sorry saya tak kata kat sebuah-sebuah. Fikir sendiri. Buah limau dia limau plastik. Kalau limau pun dibagi limau hak masam. Hak dia pun tak makan. Tapi kalau dia pi kat dia letak hak tempat boleh hilang. Dululah cerita dulu-dulu. Budak-budak Melayu kampung dulu nakai. Bila ada tempat-tempat yang macam ni, dia pun bubuh limau betul hilang. Bukan tokong makan. Jenis tokong kepala hitamnya. Budak-budak nakai pergi curi limau. Dulu-dulu bukan ada makanan macam lah kan. Dia pun tengok limau. Siapa duduk Penang dia tahulah. Tapi tuan-tuan, sebab itu agama datang supaya kita berfikir. Someone datang and claim descendant of prophet, cucu Nabi. Pasti tengok. Betul dah cucu Nabi. Tengok janggut. La ilaha illallah. Beribu-ribu. Berpuluh ribu. Bagi duit beli tanah.
macam-macam. Setahun lebih kita bagi tahu, awas scammer. Dia petuduh kita Wahabi. Alhamdulillah. Hari ini semua memang kata scammer. Kadang-kadang orang dengar dulu. Dia tak mana dengar. Kadang-kadang hatta benda yang bukan prinsip. Kita habak simple ya, saya habak 2 tahun lepas, kemungkinan raya awal. Woi, ini bukan ahli falak, ni ahli apa dia tahu? Saya pun tak berani nak sebut nama masjid ni. Biar seorang dua mangkak sebut sudah. Kan? Hal lain pun apa mufti? Lah sungguh raya awal. Bukan kita kata kita mengetahui yang gaib. Tapi dengar dulu argumen. Saya tulis. Ada sebutlah pertubuhan hak mana kena dakwa ni pasal hilang duit Palestin ni. Yang kena diheret ke mahkamah. Kita habang, kita buat keluar surat di Perlis dulu, bukan kita seluruh Malaysia. Kita bagi tahu pada Jaib, hati-hati jangan bagi mereka ni collect duit. Pertubuhan Palestin ni. Di Perlis kita tak bagi, Aman Palestin dia sebut terus. Kita bimbang. Oh, masa tu kata Allah dengki. Macam-macam ada orang kata kita. Tapi tuan-tuan boleh tengok hari ni apa kes. Bukan kita tahu yang gaib, tapi kita bagi satu pemberitahuan di atas asas-asas dan hujah-hujah yang kita bagi tahu. Tak mau terima tak apalah, saya tak setuju. Okeylah. Takkan dengan bagi tahu ini semua tak sayang kepada keluarga Nabi. Lagikan hak duduk Indonesia mengaku keluarga Nabi beratus tahun lamanya sudah terbukti bukan keluarga Nabi. Tuan-tuan boleh tengok di dalam perbahasan yang saya sebut sebelum ni.